Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, ya Allah kekalkan kepada kita terus dan lagi. Dan ya Allah, antara nikmat ya Allah, masih lagi beri kita ruang untuk memperbaiki kelemahan, kekurangan kita. Berada pula dalam yang disebut 10 hari terbaik 10 hari terbaik dalam tahun ini, tuan-tuan. Dan ambillah peluang ni untuk kita menggandakan amalan, menunjukkan kesungguhan pada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan dan cara masing-masing, tuan-tuan. Dari sudut orang kata ilmiah, para ulama berbincang. Ni cara ulama dia tadrib, dia bincang secara ilmiah, bukannya suka-suka, tuan-tuan. Soalan dia, mana yang lebih afdal, 10 Zulhijjah ataupun Ramadan? Itu jadikan perbincangan. Dan adalah apa disebut perbincangan tu, dia adalah perbezaan pandangan dan sudut pandang masing-masing. Nak kata, tuan-tuan rahmati Allah, 10 Zulhijjah ni, daripada 1 sampai 10 Zulhijjah sampailah ke akhir-akhir nanti, kita kena rasa sebagaimana Ramadan, kan? Kalau Ramadan datang tu kita menanti, kita rasa nak beri yang terbaik, kan? Maka 10 hari yang ada, tuan-tuan, juga sepatutnya kena rasa macam tu. Kerana dia, kita sebut on par, level yang sama antara Ramadan dengan tu, benda yang sama. Bahkan sebagai ulama kata ini lebih afdal. Jadi kita kena rasa itu. Dan ini yang kita ingat, kita kena usahakan lagi supaya, kerana tak sampai tahap itu masyarakat tak rasa lagi, tuan-tuan. Dan lagi, tuan-tuan rahmati Allah, dianjurkan banyak beribadah itu ini ni. Cuma yang saya secara peribadi baru perasan, tuan-tuan, antara amalan khusus yang kita digalakkan untuk lakukan 10 hari, dalam 10 hari ni juga ialah, tuan-tuan, perbanyakkan takbir. Perbanyakkan takbir. Allah anjurkan perbanyakkan amalan berpuasa, baca Quran ini. Takbir tu secara khusus juga, tuan-tuan. Ini berdasarkan beberapa riwayat yang antara saya boleh sebut, Ibn Umar dan juga Abu Hurairah diriwayatkan tentang mereka pernah zaman mereka keluar ke pasar lalu bertakbir, mengangkat suara bertakbir, orang ramai pun ikut sekali. Ulama hurai kenapa buat macam tu untuk mengingatkan masyarakat tentang sunnah ketika itu. Jadi takbir, tuan-tuan, Allah, saya berfikir jadi mungkinlah situasi tak semua sama antara kita nak puasa, mungkin tak padan, orang kata tak mampu, kan? Tapi amalan ibadah, perbanyakkan takbir ini rasanya tidak ada halangan dan tidak ada alasan untuk kita tak buat, tuan-tuan. Duduk saja-saja, naik motor, naik kereta ni, kita isi masa dengan bertakbir. Khas untuk 10 hari Zulhijjah ini, tuan-tuan. Ini kita bukan pesanan penaja, selingan untuk sempena masa yang kita sedang lalui ini, tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan berlalunya 10 hari ini dalam keadaan kita takbir, soalan yang sama. Takbir, Syed Haji tanya takbir macam mana. Ada orang tanya, Ustaz, tun takbir macam mana? Tun lagi, saya tanya tun ya, lengguk. Tak ada. Dalam riwayat yang tu sebut takbir sebagaimana takbir raya tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada pun ulama kata tak apa, takbir, Allahu Akbar, tak ada. Tidak ada pengkhususan takbir. Nak takbir raya pun boleh, praktis. Lepas tu nak lengguk ataupun nak tun macam mana pun terpulang. Nak gaya kita Melayu, mendayu-dayu pun boleh, ataupun gaya Arab pun boleh. Yang penting kita bertakbir. Dan penting tu kita meluahkan rasa pengagungan kepada Allah SWT. Begitu, tuan-tuan. InsyaAllah.
Tuan-tuan rahmati Allah SWT, boleh kita sambung pengajian kita. Siapa yang ada buku, kita teruskan pengajian menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Cuma untuk malam ni tuan-tuan, saya nak guna kuasa lah sikit. Malam ni kita fast forward, kita ke depan tuan-tuan. Kalau ikut sambungan kita ke mana saya tak pasti. Tapi untuk malam ni tuan-tuan sila ke muka surat 217. Yang ni insya-Allah panjang umur, mungkin setahun 2 tahun ke depan kita akan jumpa sekali lagi lah. Tapi yang ni saya dahulukan ni, kenapa saya ceritakan selepas pada ni insya-Allah. Muka surat 217. Betul dah. Jumpa sampai ada buku muka surat 17. Ini sudah masuk babak ke 82. Banyak subtopiknya lagi. Nak ujung-ujung buku dah. Nak habis dah tuan-tuan. Kenapa saya kongsikan atau saya nak huraikan babak ini ataupun hadis ini? Kerana dia kena dengan situasi saya satu ketika, iaitu pada Jumaat yang lepas, Sabtu yang lepas. Ni nak cukup seminggu dah. Saya teruji, hujan sikit sangat je banding orang lain. Tapi kita yang tak biasa diuji dengan itu, tuan-tuan tak boleh tidur tu fikir macam-macam, ada ujian sikit. Dan yang kita duk mengajar, yang kita duk tulis inilah bukannya merawat, tapi bukan menghantui, tapi dia duk main teringat. Aku duk mengajar hadis rumah tangga Nabi, hadis-hadis yang ni, tiba sikap yang saya nak buat itu lain daripada yang kita mengajar. Dia jadi orang kata berbelah bagi. Dan ala kulli hal saya berjaya lalui. Tapi hadis-hadis ini yang saya nak kongsikan ni yang insya-Allah membimbing saya secara peribadi. Tuan-tuan rahmat Allah, mari kita baca. Baik, kisah penuh 2. Ini cerita tentang apa tuan-tuan? Yang saya sebut secara ringkas, berlaku dalam kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam hayat kehidupan Nabi. Satu yang kalau tidak laluanlah kita sifatkan krisis rumah tangga Nabi berlaku, iaitu ini melibatkan Nabi dengan salah seorang ummul mukminin Sayyidatina Aisyah. Ketika itu bahasa Arabnya dalam kitab disebut hadithul ifk. Kalau tuan-tuan pernah dengar hadithul ifki, peristiwa tuduhan, iaitu Sayyidatina Aisyah, cerita mudah. Sayyidatina Aisyah dituduh, diviral, dicanang-canangkan dia bersekutukan, dia skandal dengan orang lain. Nak tambahkan derita, nak tambah ujian terhadap Nabi lagi, sebulan dalam tempoh itu wahyu tak turun. Nabi tak tahu tuan-tuan. Nak katanya Nabi manusia, ya Nabi Rasul, tapi bukan Nabi boleh suka-suka hati nak selak tabir, nak tahu perkara yang gaib. Tak tuan, Allah tak bagi tahu, tak tahu lah Nabi. Nabi tak tahu betul tak isteri aku ni, dengar cerita tapi nak kata betul tak isteri tu, Nabi tak tahu. Nabi menanti wahyu. Dahsyat tuan-tuan, sehingga kemuncaknya dan Sayyidatina Aisyah sebut Nabi berkira-kira nak ceraikan dia. Dahsyat tuan-tuan. Sampailah Allah bersihkan Sayyidatina Aisyah. Dan ini kita perincikan kisah dia tuan-tuan. Baik, muka surat 217. Yang ni berdasarkan riwayat Muslim. Ada beberapa perincian yang tidak ada dalam riwayat Al-Bukhari kisah sebelum ini. Baik, saya ambil yang ni. Sayyidatina Aisyah berkata, menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak bermusafir, baginda akan membuat undian antara isterinya. Yang ni kita dah belajar. Saya ingat sebelum pada ni, ingat tak? Nabi buat undian kan. Ada yang kes Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Hafsah terpilih kan. Baik, itu menjadi kebiasaan Rasulullah, dan kita dah huraikan dah kenapa, apa hikmah Nabi buat cara tu. Baik, mana-mana antara mereka yang terpilih, Nabi akan membawanya bersama. Maka dalam suatu peperangan, baginda membuat undian, lalu undianku yang keluar, maka aku yang pergi bersama baginda. Pada ketika itu baru saja diwahyukan ayat hijab. Musafir ini yang terpilih Sayyidatina Aisyah, seorang saja Nabi bawa. Musafir apa tuan-tuan? Dalam riwayat lain kita akan jumpa Nabi pergi untuk peperangan Bani Mustaliq tahun ke-6 Hijrah. Dan adalah
perincian di situ. Cuma kita ambil pengalaman Sayyidatina Aisyah. Dia ikut Nabi dan dia kata masa tu ayat hijab baru turun. Baru apply ayat hijab. Apabila sebut ayat hijab ini, bukannya sebagaimana hari ini hijab bista lah orang buat nama kan. Bukannya maksudnya tudung, bukan, tapi tirai ataupun langsir, iaitu hukum khas Ummul Mukminin. Mereka turun ayat hijab itu, mereka tak boleh lagi tunjuk muka kepada orang awam masyarakat dah. Kalau nak minta pun apa-apa daripada Ummul Mukminin, min wara'i hijab, di balik tabir. Ibu, Rasulullah pesan untuk bagi sekian, melalui tabir. Kalau sebelum pada ini, Nabi kerap bawa rombongan, Nabi bawa sahabat Nabi ke rumah dan isteri Nabi melayan tetamu seperti biasa. Ini adalah dalam hadis sebut. Tapi sejak turun ayat hijab tak lagi. Masa duduk belakang tabir, tak nampak tuan-tuan. Itu dia cerita. Maka aku dibawa dan ditempatkan dalam khemah sepanjang perjalanan. Perempuan zaman itu, zaman sekarang pun, kalau rombongan dengan menaiki unta, kalau orang lelaki ni duduk atas unta lah, menunggang secara open air begitu. Tapi untuk perempuan, mereka ada tenda ataupun haudaj bahasa Arab dia, yang diletakkan atas belakang unta, perempuan duduk dalam tu. Jadi tak nampak terpeliharanya para wanita ni duduk dalam tu. Itu khemah. Sehingga Rasulullah selesai daripada peperangan tersebut, kami bergerak pulang. Ketika kami sudah hampir dengan Madinah, malam itu baginda mengarahkan kami agar berhenti untuk rehat. Ni pendek ceritanya, Sayyidatina Aisyah kata on the way balik dah ni. Balik dari perang Bani Mustaliq. Dan dari perang Bani Mustaliq itu dapat seorang, bukan dapat seorang, nanti salah seorang daripada tawanan Bani Mustaliq ini akan jadi Ummul Mukminin. Siapa? Tentu akan cari. Balik dari peperangan Bani Mustaliq, Sayyidatina Aisyah kata rasanya nak sampai dah Madinah dah ni. Mungkin esok lusa nak sampai dah. Malam tu berhenti untuk rehat sekejap. Rasulullah rehat. Kata Sayyidatina Aisyah, aku pun bangkit, masih dah berhenti. Aku pun bangkit ketika mereka berhenti. Aku berjalan hingga aku jauh dari tentera. Setelah selesai keperluanku, aku kembali pulang. Ni kiasannya orang faham dah. Sayyidatina Aisyah pergi apa? Pergi qada hajat. Rombongan berhenti, Sayyidatina Aisyah pergi jauh. Tuan-tuan tahulah, saya ada pengalaman duduk kampung lagi. Orang kata bawa cok bawa apa suluh. Tu zaman saya dah lagi, saya duduk kampung, besar di kampung. Bawa cok apa suluh, pergi jauh-jauh. Dan mula-mula tu pergi kena berteman lah. Pelama besar pergi sendiri dah. Itu keadaan zaman itu. Baik, setelah selesai keperluanku, aku pun kembali. Aku meraba-raba dadaku, rupa-rupanya kalungku yang dibuat daripada batu aqiq telah jatuh. Dia balik tu, mana rantai ni? Dalam riwayat kita akan tahu bahawa rantai itu bukan rantai kepunyaan dia, tapi dipinjam daripada kakak dia, Sayyidatina Asma. Ini ada hukum lain lah pula tuan. Bilang, ada barang orang ni, barang kakak dia, kena ada bertanggungjawab lah kan. Batu aku telah jatuh. Aku pun berpatah balik untuk mencari kalungku. Pencarian kalung itu telah melewatkanku. Dia patah balik, cari jejak balik. Kat mana jatuh ni? Jejak tempat dia yang lebih qada hajat. Pada waktu yang sama, orang yang membawaku mengangkat khemahku. Mereka meletakkannya semula di atas belakang unta tungganganku kerana menyangka aku di dalamnya. Nampak situasi? Sayyidatina Aisyah duduk tengah kalut cari kalung, yang rombongan dah nak bergerak dah. Yang orang yang tukang bawa mengiring unta Nabi, unta Sayyidatina Aisyah, mereka pun dah angkat dah khemah tu, tak balik atas belakang unta, nak bangunkan unta nak gerak dah ni. Takkan tak perasan kan? Takkan tak perasan? Suara tak ada. Sayyidatina Aisyah jelaskan, memang kami para wanita ketika itu ringan-ringan, tak berat. Kami tidak beria-ia makan daging, sebaliknya hanya sesuap dua makanan. Nak katanya perempuan masa tu berkurus-kurus tuan-tuan. Maka tentu tidak rasa kelainan pada berat khemah itu. Ketika mengangkatnya, justru mereka terus membawanya seperti biasa. Orang tak perasan. Berat khemah tu lebih kurang je. Angkatlah ni. Allah. Tambahan pula ketika itu aku masih muda. Mereka mengiringi unta dan meneruskan perjalanan. Mana kata apa tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah kena tinggal.
rombongan dah berak, dia seorang-seorang tinggal. Malam tuan-tuan, aku jumpa semula kalongku. Selepas pasukan tentera sudah berlalu pergi, aku kembali ke tempat kami berhenti, namun tiada seorang pun yang memanggil. Tiada seorang pun yang memanggil maupun yang menjawab panggilanku. Adakah dia sampai ke situ, dia pun tengok orang tak ada, dipanggil Rasulullah, panggil lah siapa-siapa, tak ada orang sahut pun. Dia pun dengar tak ada orang datang cari, tak ada juga tuan-tuan. Jadi aku pergi tempat aku turun tadi, tempat dia mula-mula tu. Aku berharap mereka akan sedar ketiadaanku, justru kembali semula mencariku. Sejurus kemudian aku rasa sangat mengantuk, lalu tertidur. Tidurlah dia seorang malam tu tuan-tuan. Ketika itu Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani mengutip apa-apa yang tercicir di belakang tentera. Ini saya terjemah begitu. Beliau bertolak lewat malam, justru tiba di tempatku pada waktu pagi. Nak cerita ni malam berlaku, ni dah cerita nak pagi dah ni. Pagi tu tuan-tuan, Safwan bin Mu'attal, ni nama seorang sahabat Nabi yang mungkin sebahagian kita tak perasan, first time dengar, ni kita akan kenal dia kali ni. Pagi esok tu Safwan bin Mu'attal lalu tempat itu, dan ini yang berlaku. Beliau perasan susuk gelap seseorang yang sedang tidur, lalu datang kepadaku. Beliau terus mengenaliku sebaik saja melihatku. Kerana? Macam mana dia berkenal tu? Hal ini kerana beliau pernah melihatku sebelum diwajibkan hijab. Itu sebab nak boleh faham. Sayyidina Aisyah sebut tadi sebelum baru turun ayat hijab, nak bagi justifikasi apa yang akan berlaku ni. Safwan bin Mu'attal kenal Sayyidina Aisyah kerana pernah nampak dia sebelum turun ayat hijab. Kata Sayyidina Aisyah, aku tersedar sebaik mendengar lafaz istirja'nya tak kala mengenaliku. Lafaz istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya Safwan dia tengok, pergi dekat siapa tidur, ya Allah, terkejut. Ummul Mukminin, isteri Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucap begitu, Sayyidina Aisyah dengar, ada orang lelaki. Aku pun cepat-cepat menutup mukaku dengan tudung. Itu tuan-tuan. Demi Allah, kata Sayyidina Aisyah, dia tidak bercakap denganku walau sepatah pun. Aku juga tidak mendengar dia bercakap selain daripada lafaz istirja' tadi. Sayyidina Aisyah sebut keadaan. Sebab nanti dia akan jadi isu dengan dia nanti. Baik. Sebelum itu dua perkara saya boleh sebut. Pertama berkenaan dengan lafaz istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada hadis ini, hadis-hadis yang lain pun kita tahu dari segi hukumnya, dia bukan kita kata dianjurkan untuk kita ucap ketika ada kematian semata-mata. Tak. Ketika apa saja musibah, benda yang mengejutkan kita, benda yang kita rasa itu satu benda yang dahsyat, kita lafaz istirja'. Sebagaimana ini, tengok Sayyidina Aisyah, ya Allah, isteri Nabi kena tinggal, ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tuan-tuan? Saya ingat dulu masa kita ni orang tegur, orang tegur apa ngucap saya, ingat aku mati, nak aku mati ke begitu. Orang sensitif, orang kita sensitif dan tak patut. Kita pergi ziarah orang, sakit, kita dapat istirja', orang marah, orang ingat kita doa dia mati. Itu masyarakat kita kena perjelaskan. Bismillah. Yang kedua, tuan-tuan terfikir tak, kenapa Safwan bin Mu'attal dia seorang-seorang belakang? Kata Sayyidina Aisyah tadi, Safwan bin Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani mengutip apa-apa yang tercicir di belakang tentera. Ini tugas dia. Kalau pada hari ini bahasa itu sweeper. Kalau ada konvoi, yang belakang sekali sweeper. Tu kalau motor, kenderaan lah. Dalam perjalanan jauh tu begitu. Tu kaedah dahulu. Untuk apa musim dia, orang terakhir ni yang tukang tengok takut ada barang jatuh, apa dia tertinggal, apa semua tu, sweep dia pesapu, ambil untuk sana tuan-tuan. Kenapa Safwan? Dan memang nanti kita baca riwayat kita kena boleh kata dia seorang lah. Kalau rombongan Nabi keluar, orang akan jadi sweeper ni tak ada orang lain, dia Safwan ni dia. Lalu bila kita buat pembacaan lagi, kita akan tahu Safwan ni dia ada penyakit tuan-tuan. Iaitu dia penyakit dia tidur mati. Dia kalau tidur tak sah lah nak gerak. Tak bangun. Tak bangun. Ada orang macam tu, tak bangun. Nak tu dia bangun sendiri. Gitu.
Dan Rasulullah, kita kena Rasulullah bijak menyusun, mengurus bakat. Orang macam tak boleh buat apa, Rasulullah bagi tugas ni. Tak apalah, dah tahu dah kawan ni dia kalau tidur mati tak apa, kita bagi tugas dia. Sofan nanti kau jaga sedar nanti. Kau ikutlah balik, kutip bawah ni. Ini sahabat pelbagai tuan-tuan, manusia yang pelbagai. Sahabat Nabi tak ada janggut pun ada. Kita dah ingat orang Arab ni semua janggut panjang. Ada sahabat Nabi tak ada janggut. Saya tak ingat nama dia apa. Dia orang muda dan ayah dia meninggal, kemudian nanti dia menjadi ketua kabilah dia orang Ansar. Boleh ahli kaum dia kata, kalau kami boleh beli, kalau kami beli janggut nak bagi kat ketua kami beli. Janggut ni kemuliaan. Dia jadi ketua tapi tak ada janggut. Dia jadi orang kata rendah di mata orang lain. Nak macam mana dia tak ada janggut tuan-tuan? Begitu. Sahabat Nabi pelbagai, fizikal baik, perangai baik, tapi tetap mereka generasi terbaik. Generasi terbaik. Tuan-tuan rahmat Allah, ini Safwan bin Mu'attal. Dan dari segi usia, dia muda, 20-an. 20-an. Bukan sahabat Nabi yang sebaya dengan Nabi, tidak. Dia orang muda. Baik. Kembali pada hadis ni, aku pun cepat-cepat menutup mukaku dengan tudung. Baik, demi Allah, ini selesai. Beliau menghentikan tunggangannya, mendudukkannya, lalu aku menaiki tunggangannya. Selepas itu beliau pun bergerak semula sambil menuntun tunggangan yang aku naiki, sehingga kami dapat bertemu semula dengan pasukan tentera yang berhenti rehat ketika siang memuncak. Tadi pagi, jumpa pagi. Terus perjalanan, jumpa balik dengan rombongan tu tengah hari dah. Dah tengah hari. Baik. Dan apa yang Sayyidina Aisyah sebut, asal Safwan dia naik unta dia kan. Tengok Sayyidina Aisyah, dia pun bagi unta Sayyidina Aisyah duduk atas, dia tuntun jalan kaki sampailah sana. Allah Akbar. Dan nampak gap, jarak perjalanan masa kedudukan antara dua kumpulan tu, rombongan dan juga individu tu, kita kata hampir separuh hari kan. Yang berhenti malam, siang kan. Pagi, tengah hari. Tapi sempat kejar. Kenapa? Barangkali sedang menunggu. Safwan menunggu, mungkin dia rasa ni Sayyidina Aisyah tertinggal ke apa, tak apa, Safwan datang ambil nanti. Baik. Maka kata Sayyidina Aisyah, binasalah siapa yang binasa dalam isuku ini. Isu apa? Isu nanti hadisul ifk tu. Sebenarnya orang yang merencanakan berita bohong ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ni kepala munafik. Dia lah tukar mula-mula buat cerita ni. Apa lafaz dia, kita kongsikan nanti habis cerita ni, kita akan bawa riwayat apa lafaz Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia. Kita teruskan pembacaan dahulu. Tak sampai lagi kepada poin penting yang berkaitan dengan situasi saya. Kita baca keseluruhan cerita insya-Allah. Kami pun tiba di Madinah. Ketika tiba di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan. Balik-balik perjalanan tu, perjalanan jauh kita ni, balik demam dia. Sayyidina Aisyah. Dan dalam hadis yang lain akan kita akan jumpa keadaan sakit tu boleh tahan sampai rontok apa rambut dia, gugur rambut dia. Sayyidina Aisyah sakit dia sebulan. Dalam tempoh itu juga orang ramai mula terpengaruh dengan kata-kata para penyebar tuduhan palsu, sementara aku tak tahu apa-apa. Dia demam, duduk layan nanti kat luar tu bising. Cuma satu-satu perkara yang membuatkan aku sangsi, aku rasa pelik iaitu sepanjang aku sakit, aku tak rasa, aku tidak merasai kelembutan Nabi yang biasa aku rasa ketika aku sakit sebelum ini. Sunnah Nabi ini tuan-tuan tak jumpa. Kita hanya perasan dalam hadis yang panjang ini. Saya buat kumpul hadis romantik Nabi dalam buku yang kedua ini, tak masuk pun sunnah Nabi yang ni, sunnah romantik, iaitu apa? Ini sebagai suami atau sebagai pasangan, apabila pasangan kita jatuh sakit, kita kena rawat, kita kena jadi ni. Rasulullah lebih penyayang. Dalam riwayat lain disebut, apabila antara kami sakit, Rasulullah jadi lagi penyayang. Kita bayangkanlah, tukang buat air, tukang suap, itu sunnah Nabi SAW. Kita hanya jumpa kat sini melalui ayat Sayyidina Aisyah. Apa yang buat aku sangsi, sepanjang aku sakit, aku tak rasa kelembutan Nabi yang biasa aku rasa ketika aku sakit sebelum ini. Tahu dah nampak keadaan tu. Pelik dia.
Aku kalau demam, Sayyidina Aisyah boleh banding. Biasa kalau saya demam ni Rasulullah mari duk jelur air pakai latar kita kan, duk cara duk ni. Tiba ni aku sakit lama juga, teruk juga, tapi Nabi nampak biasa. Dia terasa yang tu je tuan-tuan. Baginda hanya datang, memberi salam, bertanya khabar, bagaimana keadaan awak? Itu saja. Itu yang membuatkan aku pelik. Aku tak sedar langsung fitnah tersebut sehingga aku keluar pada satu hari ketika keadaanku beransur pulih. Dah nak habis bulan ni, satu malam dia pun keluar. Keluar untuk apa? Keluar qada hajat lah. Ummu Mistah keluar bersama ke tempat kami biasa membuang hajat. Kami tidak keluar kecuali malam-malam sahaja. Hal ini sebelum kami membuat penghadang dekat dengan rumah-rumah kami. Sebelum ada tandas dekat dengan rumah, itulah kebiasaannya keluar buang qada hajat jauh, tuan. Ketika itu kami masih suka mengikut cara orang Arab terdahulu. Kami masih tidak selesa melakukannya di tempat yang berperhadang dekat dengan rumah-rumah kami. Perubahan waktu kan. Sayyidina Aisyah riwayat cerita ni mungkin tahun ke berapa tu dah berubah dah. Keadaan zaman Nabi begitu lagi, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan. Dan ini saya teringat kepada kelainan orang Arab banding orang Melayu. Dan ni kita tak boleh nak, kadang kita duk marah kalau kita buat jemaah umrah kan, tandas di Mekah tu jauh, tuan-tuan. Kalau buat jemaah yang berusia apa Allah yang tu nak jalan nak ziarah dalam tu, nak lalu tu sekejap pergi tandas, lepas tu orang tua mengepek lah. Apa duduk tandas jauh-jauh. Orang Arab macam tu, tuan-tuan. Saya dan duduk beberapa bulan sana pun dia ingat badan kita jadi adapt, tuan-tuan. Adapt di sana. Sehari nak pergi tandas tu sekali pun boleh tentu. Sebab badan kita jadi ni nak preserve air ke macam ni, boleh ni. Tapi kita tubuh orang Melayu duduk kat sini, dia kerap kena buang kan. Begitu. Jadi tak pelik kalau tandas dia orang jauh-jauh tu. Dia tak ada isu. Ni kita kalau kita buat kursus umrah yang orang duk tanyanya tawaf Tawaf Ustaz macam mana kalau nak pergi buat air, nak mula kat mana? Orang tak ada isu, tuan-tuan. Dia boleh habis tawaf tu. Kita gitulah. Itu keadaan, tuan-tuan. Ni sama. Malam tu boleh tunggu malam tu nak pergi ni. Allah Akbar. Baik. Sayyidina Aisyah pergi buang qada hajat malam tu dengan Ummu Mistah. Seorang lagi sahabat Nabi yang kita mungkin baru kenal. Aku pergi bersama Ummu Mistah. Beliau ialah anak perempuan Abu Ruhum bin Muttalib bin Abdul Malaf, ibunya pula anak Sakhar bin Amir dan mak saudara Abu Bakar. Anaknya Mistah bin Uthathah bin Abbad bin Muttalib. Usai hajat kami pun berjalan pulang ke rumahku. Tiba-tiba dia terjatuh kerana terpijak kainnya. Ketika itu beliau berkata, celaka Mistah. Siapa Mistah ni? Anak dia. Ni Ummu Mistah, nama dia Ummu Mistah kan. Mistah tu anak dia. Ummu Mistah bukan nama dia sebenar. Nama dia siapa tadi? Anak perempuan tak sebut nama dia. Kuniyah. Ummu Mistah kuniyah, sempena nama anak lelaki dia Mistah. Mak Mistah, mak kepada Mistah. Jadi dia marah kat anak dia ni. Dia orang kata ngepek dia maki anak dia. Celaka Mistah. Sayyidina Aisyah dengar tu, dia kata, buruk apa yang awak cakap ni. Adakah patut awak mengutuk orang yang pernah ikut perang Badar? Jadi Mistah ni ahli Badar, tuan-tuan. Ahli Badar, sebut je ahli Badar, kita kata ala ra's wal ain. Hormat kita tinggi, tuan-tuan. Dalam kalangan sahabat Nabi, sebut je siapa ahli Badar, paling dihormati. Malaikat yang mengikuti perang Badar jadi kumpulan malaikat yang paling mulia, tuan-tuan. Badar. Nabi jamin ahli Badar syurga. Ahli Badar, tuan-tuan. Beza. Jadi saya tak kena je apa kata macam tu. Anak lagi sendiri lagi. Ummu Mistah pun kata, aduhai kamu ni, kamu tak dengar ke apa orang kata? Apa yang dia kata? Aku tanya apa yang dia kata. Dia pun memberitahuku tentang kata-kata penyebar tuduhan. Selepas itu sakitku kian bertambah. Jatuh sakit balik dia. Sakit balik dia. Baik. Panjang cerita kita ni, tuan-tuan. Kita akan bunca sekali lagi. Kita skip sikit, tuan, boleh? Sikit je. Muka surat sebelah terus. Muka surat 220. Perenggan-perenggan di atas sekali lagi. Mana kata sekarang ni Sayyidina Aisyah dah tahu dah. Rupanya dia tu menjadi topik perbualan. Dia jadi viral kepada satu isu
yang berlaku di luar masyarakat, yang berlaku di luar. Dan tuan-tuan apa boleh tahu, ya Allah, dia rasa macam mana tuan-tuan. Orang duk cerita, orang duk pandang buruk dia melakukan suatu benda yang curang. Oi, tuan-tuan, saya baru rasa sikit je, ni lagi dahsyat. Dituduh benda yang kita tak buat, sakit tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan pernah, tapi rasa dia sakit tuan-tuan. Orang tuduh, tapi benda tu benda kita tak buat. Oh, saya cerita, saya kena sikit je pun, tapi saya terasa kena lagi dahsyat tuan-tuan. Pada malam itu lepas dia tahu, aku menangis sampai ke pagi hingga kering air mataku. Tunjuk bahagian soalan bahagian okey. Atas tu. Ada tanda bulat tu, tanda titik tu atas sikit. Pada malamnya aku menangis sampai ke pagi sehingga kering air mataku, aku tidak boleh tidur. Pagi itu pun aku masih menangis. Saya sangat merasai, baru rasa 2-3 hari tu sebelum ni. Tak boleh tidur, tak duk mikir benda sama. Pagi tu aku pun masih menangis. Baik. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib dan Usamah. Ketika itu wahyu belum turun untuk berbincang dengan mereka tentang kemungkinan untuk menceraikan isteri dia. Nabi ni dah kemuncak tuan-tuan. Nabi tak ada buat apa dia. Nabi bincang macam mana kesudahan dia. Baik. Ini kita skip, kita baca dah tuan-tuan. Adapun Usamah, dia memberi pandangan atas dasar dia yakin bahawa isteri baginda bersih dan setia. Usamah kata, isterimu wahai Rasulullah tidaklah yang kami kenali demi Allah melainkan yang baik-baik saja. Usamah siapa? Usamah bin Zaid, hibbun bihabbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini siapa tuan-tuan? Ni anak jantan Nabi ni. Sebelum tukar, Allah tak bagi, Allah haramkan budaya tabanna, budaya anak angkat gaya Arab tu. Orang kenal Zaid bin Muhammad. Nabi bela dia daripada kecil. Ada kisah dia. Dan saya sebut, ni ada dalam buku saya yang ketiga. Kalau nak tahu macam mana cara Nabi didik anak lelaki, ambil kaji hadis-hadis Zaid bin Harithah. Sebab pada Zaid bin Harithah itu Nabi tumpahkan didikan anak lelaki. Sebab anak kandung lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semua meninggal waktu kecil. Zaid bin Harithah ni kecil yang besar sampailah ke ni. Dan Nabi sayang sangat pada Zaid bin Harithah ni. Kemudian dia meninggal syahid. Anak dia pula ni, Usamah bin Zaid, Nabi sayang sangat ni. Banyak peristiwa-peristiwa dia. Dan umur dia masa tu tuan-tuan, masa Nabi wafat umur dia 18 tahun. Ni tahun 6 Hijrah. Nabi wafat 11 Hijrah. 5 tahun, tolak 5 tahun, 18. Umur dia sekitar, kita kata apa, 18 tahun, tolak 5, umur 13 tahun. Nah, 12-13 tahun. Nabi bincang budak-budak tuan. Nabi bincang budak-budak benda besar. Kadang kita kena kaji sikit. Saya tak ada nak buat rumusan. Kenapa Nabi boleh tanya kawan ni? Nabi tanya juga orang lain. Tapi yang ni Sayyidina Aisyah sebut, Usamah. Mana biji tuan. Bagaimana Nabi tengok kecerdikan Usamah itu. Nabi tanya Usamah, macam mana ni? Usamah kata, Rasulullah, Sayyidina Aisyah yang kami kenal dia orang baik. Maknanya kata cerita tu tak hidup dengar lah. Bukan. Baik, Nabi dengar. Okay. Nabi tanya Sayyidina Ali tuan-tuan. Sementara Ali bin Abi Talib pula memberi pandangan, wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkanmu. Ramai lagi perempuan selain daripadanya. Ini ucapan Sayyidina Ali yang mana apabila Sayyidina Aisyah dia tahu dan dia tahu tuan-tuan, hubungan dia kurang daripada itu. Sampailah ini biasa tuan. Kalau kita baca hadis, kita baca babak kenapa Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali tu agak renggang, ada apa tuan-tuan? Dia kembali kepada sini. Dua-dua sahabat Nabi, dua-dua orang hebat, orang kesayangan Nabi semua, tapi biasa pergisiran individu ni biasa. Ini antara sebab dia tuan. Baik. Dan Sayyidina Ali, adakah dia nak burukkan Sayyidina Aisyah? Kita kena faham dulu, jangan kita berpihak mana-mana, tapi kita memahami sudut pandang setiap pihak itu. Sayyidina Aisyah dia terasa lah. Sebab sebab orang lain boleh sebut dengan yakin, tapi kenapa Sayyidina Ali tak sebut? Dia boleh gitulah. Itu situasi Sayyidina Aisyah. Sayyidina Ali pula dia bukan nak buruk Sayyidina Aisyah suka-suka, dia ada orang kata personal grudge tu, dendam, tak ada tuan. Tapi dia mungkin kesian kat Nabi. Nabi teruk ni dah lebih sebulan menanggung perasaan orang duk kata gini, Rasulullah cerailah, settle. Lepas tak terpalit dah. Ramai lagi perempuan lain pun. Allah tak akan menyusahkan tuan. Itu concern cakna Sayyidina Ali kepada Nabi. Itu sudut dia. Jadi kita faham tuan-tuan. Jangan kita ambil pihak mana satu lalu memburuk pihak yang lain. Tidak. Bukan begitu cara kita memahami sirah, melihat
pertikaian antara tokoh, tuan-tuan. Baik, kemudian Nabi tanya pula ni, beberapa insan tuan-tuan kita baca nanti, Barirah pula, hamba Sayyidina Aisyah, Nabi ni. Sekarang Nabi buat keputusan untuk ni, Nabi pun bercakap kepada orang, kepada khalayak. Ketika muka surat 221 sebelah, tuan-tuan. Pendek cerita, tuan-tuan, pergi ke bahagian yang saya highlight. Maka bertelagahlah suku Aus dan Khazraj sehingga mereka berkira-kira hendak berperang, sedangkan Rasulullah masih berdiri di atas mimbar. Maka Rasulullah tidak henti-henti menenangkan mereka sehingga akhirnya mereka semua diam. Kemudian baginda juga terdiam. Dahsyat, tuan-tuan. Starting dia, permulaan dia dengan satu kata-kata. Kita tengok nanti apa kata-kata yang bermula tu. Nak kata satu tuduhan, tuan-tuan. Kita ingat macam biasa, tapi dia boleh bawa kepada bukan setakat gaduh, perang antar kaum lagi. Nak berperang Aus dan Khazraj ada kaitan. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni kita baca balik, dia daripada kabilah Aus ke Khazraj. Jadi antara mereka nak backup. Entah-entah lah orang kau, kamu ni lah, dia tu sampai nak bergaduh. Rasulullah pun lost control keadaan itu, cuba tenangkan, akhirnya diam. Baik, kata Sayyidina Aisyah, aku menangis sepanjang hari sehingga tidak keluar lagi air mata. Ini cerita Sayyidina Aisyah. Dia duduk menangis lagi, sedih, tuan-tuan. Aku tak boleh tidur, malam itu pun aku masih menangis meskipun air mata, tidak berair mata dan tidak boleh tidur langsung. Ini cerita dia, tuan-tuan. Baik, muka surat 22. Kita sikit-sikit, tuan-tuan. Bismillah. Muka surat 222 bagi atas tu, Rasulullah masuk. Kemudian Rasulullah jumpa Sayyidina Aisyah. Rasulullah mengucap syahadah. Masa tu ada Sayyidina Aisyah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada mak dia, mak Sayyidina Aisyah, ada 4 orang. Rasulullah duduk mengucap syahadah. Dia pun kata, wahai Aisyah, sampai berita kepada saya bahawa awak sekian. Sampai berita yang awak ni, orang kata ada skandal, gitu. Skandal dengan Safwan Mu'attal, Nabi sebut, tuan-tuan. Baik. Sayyidina Aisyah sebulan dia sakit tu, Nabi tak buka cerita je, kan. Ni Sayyidina Aisyah dah sihat, baru Nabi nak settlekan isu ni. Kata Nabi lagi, jika betul awak bersih, pasti Allah akan membersihkanmu. Nabi tak tahu, tuan-tuan. Namun jika awak terjerumus dengan dosa itu, maka mohonlah ampun daripada Allah, bertaubatlah. Sungguh apabila seorang hamba mengetahui dosanya lalu bertaubat, pasti Allah menerima taubatnya. Itu, tuan-tuan, kata Nabi. Dan ini akhlak yang penting, tuan-tuan. Kalau kita tidak ada bukti, jangan kita nak tuduh juga. Jangan kata kita nak tekan pun pasti tak. Cukup bagi kata kalau Nabi tak tahu, tuan-tuan. Kalau betul awak, taubatlah. Itulah. Tidak untuk nak prejudis, nak sangka, tak dah, tuan-tuan. Begitu. Tapi faham pula situasi Sayyidina Aisyah yang dituduh begitu. Makna kata Nabi tak tahu, kan? Makna kata Nabi tak boleh confirm. Sebagaimana Usamah, sebagaimana orang lain yang Nabi tanya bahawa Sayyidina Aisyah bersih, kami yakin. Nabi sendiri tak boleh. Nabi kata jika. Sayyidina Aisyah dengar sebagai isteri, suami kata macam tu. Sebaik selesai, Rasulullah usai berkata-kata, terus air mataku mengering sehingga titis pun aku rasa tidak keluar. Aku kata kepada aku, ayah, tolonglah jawab bagi pihak Nabi. Ayah pun tanya. Sayyidina Aisyah hilang, dia sedih, hilang sedih, tuan-tuan. Suami kata macam tu. Hilang sedih. Baik. Kata Sayyidina Aisyah, tuan-tuan baca lagi. Ketika itu aku masih sangat muda, aku belum banyak membaca Al-Quran. Aku pun berkata, sungguh saya tahu apa yang kamu semua sudah dengar perkara ini sampaikan masuk dalam hati kamu dan kamu percayakannya. Itu alah, tahu semua duk kata saya ni buat benda tu. Kata kat Nabi, marah tu, situasi marah ketika itu. Kalaulah saya kata saya bersih, Allah tahu saya bersih, kamu sih tak percaya pun. Kalau saya mengaku pula, okey, saya kata saya mengaku saya buat, wahai Allah tahu saya tak buat pun, kamu sih percaya. Ni luahan Sayyidina Aisyah. Masa tu tak ada buat apa. Kalau aku bela, aku kata tak pun, tak percaya. Kalau aku mengaku, memang percayalah. Baik. Sungguh saya tidak temui satu perumpamaan tentang hal ini
antara saya dengan kamu melainkan seperti ayah Nabi Yusuf. Sewaktu baginda berkata, "Fasabru jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun." Bersabarlah dengan sabar secantik-cantiknya, hanya Allah tempat meminta pertolongan daripada segala yang kamu sifatkan. Sayyidina Aisyah teringat kata-kata ayah Nabi Yusuf. Tuan, siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yaqub. Kenapa Sayyidina Aisyah tak sebut Nabi Yaqub? Ada ulama orang, kenapa tak sebut? Sebab masa tu dia tak teringat pun. Dia tak teringat nak sebut pun. Tak ingat nama tapi ingat ni ayah Nabi Yaqub. Sebut ayat ni. Masa tu fikiran dah tak tentu tuan. Serabut tuan. Tapi ayat ni penting. Ayat pujuk diri ni penting. Sebab itu antara cara kita beramal dengan Al-Quran tuan-tuan, kita jadikan ayat-ayat yang kena dengan situasi kita sebagai self talk. Cakap kat diri sendiri. Itu cara tuan-tuan beramal. Self talk. Apa saja yang berlaku. Macam ni Sayyidina Aisyah berlaku pada dia pujuk diri dia. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan ayat ini yang saya duk ulik diri juga dalam tempoh yang berlaku pada saya tu. Duk tengok cerita ni tuan-tuan. Dan juga apa-apa keadaan yang berlaku tuan-tuan. Sebab itu penting kita hafal beberapa ayat yang akan kita gunakan dalam kehidupan ini. Rasa susah sangat ni, bertimpa-timpa ujian susah, kita pun ingat inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu pujuk diri kita. Apa saja tuan-tuan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kamu nak tak elok, boleh jadi benda yang kamu tak nak tu elok. Allah sebut. Dan ini ayat-ayat Al-Quran yang tuan-tuan hari ni orang cari nak healing ni sebenarnya. Tak ada main cara lain. Ayat Allah Ta'ala sendiri tuan-tuan. Baik. Sayyidina Aisyah itulah dia punya healing, ayat healing ketika itu. Selepas itu aku beredar dan berbaring atas katilku. Ketika itu aku tahu diriku bersih, yakin Allah pasti membersihkanku. Tapi aku tak terfikir pun akan turun wahyu yang berkaitan dengan isuku ini. Kita ada masih? Boleh? Boleh tuan-tuan? Dah lewat lah. Baik. Sayyidina Aisyah kata masa tu, dah yakin Allah tahu, Allah mesti bersihkan aku. Aku dah harap turun wahyu kepada Nabi dalam bentuk mimpi ke apa. Tapi tak sangka turun ayat Quran. Ni saya baca surah An-Nur semula nanti. Baik. Demi Allah, belum sempat baginda berganjak di tempat duduknya, tidak seorang pun ahli keluarga yang keluar, tidak semena-mena wahyu turun kepada baginda. Maka baginda menerimanya dalam keadaan sebagaimana kebiasaannya, iaitu seperti orang sedang demam panas yang bercucuran keringatnya, walhal ketika itu musim sejuk. Betapa beratnya wahyu yang turun kepada baginda. Saya dah sebut sebenarnya hal ini tuan-tuan. Berat wahyu ni. Nak pandai rasa, hafal Quran lah. Cuba hafal Quran lah. Kita hafal sejam tu berasap kepala. Tidur lama. Nabi terima tu lagi lah dahsyat tuan-tuan. Setelah selesai turunnya wahyu, baginda pun kembali ceria. Kata-kata pertama yang baginda sebutkan kepadaku, bergembiralah wahai Aisyah, ketahuilah Allah telah membersihkanmu. Mak dia dengar. Mak Sayyidina Aisyah dengar. Dia kata, Aisyah tengok ni. Pergi jumpa Rasulullah. Pergi, orang kata klik balik lah. Klik baik lah. Klik baik. Sayyidina Aisyah kata apa? Tak nak jumpa. Aku tak mau jumpa. Ini kita ingat biasa. Jangan kita, apa biadab ni Aisyah dengan Nabi. Tak. Situasi biasa. Seorang manusia, suami isteri. Tak nak jumpa. Sebab terasa hati tuan-tuan. Suami tak percaya dengan dia. Dan saya tak akan puji siapa pun kecuali Allah. Kerana dia lah yang menurunkan ayat yang membersihkannya. Ni ayat tuan-tuan baca nanti. Baik. Ayah dia pula Abu Bakar Siddiq. Yang ni yang bahagian penting saya nak sebut. Yang sebelum ini memberi nafkah kepada Mistah. Mistah anak saudara ataupun sepupu kepada Sayyidina Abu Bakar. Selama ini Sayyidina Abu Bakar dia kaya, dia lebih berada. Dia yang taja keluarga Mistah ni, umur Mistah sekali ni. Tapi lepas pada, rupanya antara yang terlibat ni Mistah. Mistah nanti kita beberapa orang sahabat Nabi antara jadi tukang canang tuan-tuan. Tukang canang antara Mistah di ahli Badar. Kita ingat di ahli Badar. Tapi ini ketelanjuran yang dia buat. Dah tahu macam tu, Abu Bakar kata, demi Allah aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi sampai bila-bila. Sebab dia kata kepada Aisyah. Baik. Sejurus itu turun pula ayat. Insya-Allah ni antara bukti kedudukan fadail Sayyidina Abu Bakar. Allah bukan sekadar didik Nabi, tak, Allah juga didik Sayyidina Abu Bakar. Allah didik Sayyidina Abu Bakar. Turun ayat untuk Nabi tadi, ni turun pula ayat kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan menjadi pengajaran untuk kita semua. Tuan-tuan baca ayat ini. Cuma bahagian yang saya nak
penting. Allah sebut wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang yang mampu, yang berada, tak nak bagi kepada ahli keluarga yang miskin, yang muhajirin. Allah sebut wal ya'fu wal yasfahu. Ni ayat penting. Ni ayat pujuk diri saya juga sepanjang tempoh minggu lepas tu. Allah sebut wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah, lupakanlah kesalahan orang. Luaskan. Wal ya'fu wal yasfahu. Allah sebut ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kamu tak suka ke Allah ampunkan kamu? Antara pulangan kita memaafkan orang lain ialah Allah maafkan kita. Kita ni berhajat kepada keampunan Allah, tuan-tuan rahmat Allah. Saya dan peluang apabila orang buat nanya kat kita apa semua ni, kita maafkan, Allah akan lebih nak maafkan kita. Turun ayat ni kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan kenal orang macam mana, tak banyak dosanya. Turun ayat itu, dia pun suka sangat, dalam riwayat lain sampai dia menangis pada Allah turun ayat tu kat dia. Allah bagi tawaran wal ya'fu wal ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kamu tak nak Allah ampunkan kamu? Kamu tak suka ke? Suka lah, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar tarik balik, tebus dia punya sumpah dia tu. Baik. Dia itu balik, tuan-tuan rahmat Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Imam Muslim tak ada kitab peperangan bab hadisul ifk. Tuan-tuan rahmat Allah. Kita berhenti setakat ini. Panjang lagi, insya-Allah sampai masa kita huraikan dengan lebih perinci tentang ni. Saya nak cerita sikit tentang saya. Kenapa nak saya bawa benda ini? Kerana tuan-tuan, tu cerita sayanya Jumaat lepas. Ni Jumaat ni kan? Ni Jumaat lepas. Saya berkhutbah di satu tempat dan memang tiap minggu ketiga jadual saya berkhutbah kat situ. Bismillah. Selesai solat apa semua, saya masuk bilik imam, sembang dengan AJK situ. Lepas tu Bilal situ masuk, kata, "Ustaz, ada jemaah komplain. Tadi masa khutbah Ustaz tak baca doa ke Sultan." Saya terkejut, tuan-tuan. Saya tak baca. Terkejut, tak sangka. Saya tanya Bilal, "Bilal dengar saya baca?" "Entahlah Ustaz." Lepas tu tanya imam, saya khatib imam orang lain, "Syekh, anda baca tadi?" "Entahlah." Lepas tu tanya dia kira 3 orang itu, "Saya baca tadi ya?" "Entahlah Ustaz." Semua tak boleh bagi jaminan, bagi kepastian baca ke tak. Sudah saya, macam mana ni? Tak apalah, kata. Habis itulah, tuan-tuan. Hari Jumaat. Esok Sabtu, pagi-pagi, pengurusi surau hantar mesej. Ustaz ni, dia siap forward lagi mesej, jemaah komplain. Dan keras bahasa, tuan-tuan. Ni Ustaz Omar gini. Saya setakat ni, tiap kali dia datang, saya tak dengar dia baca doa. Tak dengar dia baca doa ke Sultan. Jangan buat pandai-pandai, ni gini. Dia tuduhlah Wahabi, semua tuduh, tuan-tuan. Itu cerita dia. Ini. Jangan sampai kena report begitu. Saya. Jadi saya nanti bersumpah. Saya pun dia sebut bab khutbah tu. Aha. Tapi dia cerita ringkas saya. Saya rasa macam ustaz baca ni, dia print daripada itu apa macam buku gajah tu yang khutbah kedua dia ada hasrat. Betul. Memang. Okey, ini dia print teman tu. Jangan dia macam tu dia print. Okey, maknanya? Dia tak masuk. Saya dengan tu sebab di sana boleh tersebut. Tak baca? Oh, tak baca. Ada komplain. Situasi saya ni saya tak jelas lagi saya baca ke tak ni. Tak juga. Jadi sistem dia tu. Dia kalau kita dia khutbah Jumaat, dia ada dalam tu, dalam web dia. Ada, memang ada. Saya tuan-tuan, saya dengan khutbah ni saya cerita, tuan-tuan, bukan nak ni untuk tuan-tuan kenal. Saya pembimbing penulis teks khutbah di Selangor tiap-tiap tahun. Kalau ikut saya Facebook tahu saya ni. Selangor memang rapat dengan orang bahagian pengurusan masjid, dengan pengarah Datuk Syazihan tu kenal saya. Dia minta tolong ini ni. Lepas tu dengan Penang, dengan apa Johor saya pergi dengan Negeri Sembilan. Saya memang tu saya punya ni. Dan saya tak boleh fikir, dan saya sangat, orang kata sangat sensitif macam mana.
doa ke sultan ni dari segi hukum dia bukan rukun apa bukan, tapi kita tak sebut benda tu tuan-tuan, tak boleh pelekeh. Dia waliul am, pemerintah negeri dia, disuruh-suruh tuan-tuan, kita kena taat. Jadi tak terfikir, tak terlintas langsung untuk aku sengaja tak baca. Itu saya tak terfikir macam mana ni, tapi orang kata begitu. Baik, kembali pada kisah saya tu, saya pun minta nombor, saya nak direct kepada orang tuduh saya tu, dan saya kenal, saya mengajar kat situ, orang baik tu, orang masjid, orang baik. Memang orang baik, orang mengaji juga tuan, cuma aliran lain. Cuma aliran lain. Dia pun duk aim kita dah. Ada dah beberapa kali dia duk aim kita begitu. Dia aliran lain. Aliran yang kalau sekarang yang viral lain ni, aliran yang duk kata Dr. Qadawi Sewel apa semua tu. Aliran tu tuan-tuan. Orang apa sama, orang Perak juga. Semua sebut dah walaupun si orang Perak. Dia pun orang Perak juga. Dia duk cari salah dia ni. Duk sebut ini. Saya mesej dia kata, kenapa bahasa abang tuduh saya macam tu? Dia balas mesej, saya tak tuduh. Jangan kata saya tuduh, sebab saya sendiri, saya dengar ustaz tak baca. Saya pun kata, wallahi bang, saya baca. Dia jawab, wallahi saya tak dengar ustaz baca. Dan bukan saya seorang, dia kata. Saya tanya, saya nak cakap, dia kata, sebelum saya duk dengar tak dengar, betul ustaz baca. Lepas tu hari ni ustaz tak baca, saya tanya. Dia kata, saya tanya berapa orang, dia semua kata ustaz tak baca. Wallah tuan-tuan, saya tu sudah, aku daripada asal yakin aku baca, je tak yakin lah aku baca ke tidak ni. Dah ingat-ingat tanya orang, kawan-kawan lain semua tak yakin. Saya tanya pengurusi pun yang hantar mesej, Haji dengar saya baca tak? Padahal duduk depan saya khutbah. Entahlah ustaz, saya tak ingat. Semua tak boleh nak bagi ni tuan-tuan. Sudah macam mana. Saya pun kata kat dia gini, saya tak niat langsung, saya nak cari bukti nak ni, tapi yang saya ingat saya baca. Saya baca. Nak jadi cerita lagi, biasa surau tu dia ada live, buat FB live khutbah. Hari tu yang buat jaga ni tak datang, tak ada lah. Jadi tak ada bukti. Sudah. Lepas tu duk bincang dengan pengurusi duk ni, dia kata tak apa. Ada AJK cuba cek. Ada seorang AJK cuba ni, dan alhamdulillah kita nak tengok, dia kata ada CCTV yang boleh tangkap suara. Dia kata. Itu pagi tuan-tuan. Jadi nak kembali kepada kawan duk main bercakap dengan dia WhatsApp begini-gini. Lah dia kata, susahlah ustaz. Saya hormat ustaz, dia kata. Tak apalah ustaz kata ustaz baca, saya kata ustaz tak baca, kita move on lah. Oi, mudah tuan. Situasi beza tuan. Orang yang menuduh dengan orang yang dituduh. Orang yang tuduh move on, tak apalah. Kita yang dituduh ni selagi tak selesai, tak boleh. Walaupun dalam agama al-bayyinah lil mudda'i, bukti tu, pembuktian tu kena pada orang yang mendakwa. Dia kena buat bukti. Dan dia ada bukti, dia kata, dia tanya orang lain semua kata ustaz tak baca. Saya pula tak ada bukti nak ni. Saya kata saya nak cari juga ni. Nak cari juga. Kalau lah betul saya tak baca, tak apa tuan, nak tahu batis tak baca. Kalau betul saya tak baca, saya minta maaf lah. Betul. Selesai lah, lega. Tapi kita bersalah-salah lah. Kalau saya baca, alhamdulillah. Ni tak tentu. Macam mana? Tu pagi tak jadi kerja tuan. Saya satu tak jadi kerja, anak nak buat berjalan, anak semua tak jadi menor, jadi tak boleh apa tuan. Perasaan saya duk fikir aku tak boleh jadi YB tak boleh jadi macam sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang Dr. Rora tu Mazhar nak kena hentam, dia orang kental aku ni, tak boleh. Kita pun tak suka nak bergaduh. Petang tu ada AJK dia forward. Sebelum tu kata, Ustaz, saya dah dengar ni ada CCTV dan tu lama. Alhamdulillah Ustaz baca tu. Allah lega betul. Alhamdulillah Ustaz baca. Saya pun tu nak tengoklah. Tu dia pun buat sedutan tu. Dengar ada satu CCTV kat atas. Kebetulan CCTV tu dia dekat dengan corong tu kan. Memang dia tangkap suara khatib atau kuliah, dia tangkap suara. Dekat bahagian memang saya baca. Saya baca. Lega ya Allah tu ni. Lepas tu saya mesej ke kawan tu kata ni saya baca gini. Dia jawab, alhamdulillah kira Ustaz baca. Itu kan. Tak ada masalah. Alhamdulillah kira Ustaz baca. Tadi punya dari wallahi apa duduk ni orang tu. Jadi keadaan tadi satu keadaan kita macam mana nak didik kita kan, fasabrun jamil ini. Lepas tu yang kedua dah tahu dah aku tak bersalah, dia bersalah tu jadi marah, jadi garang macam kan. Tapi saya duk tahan. Dan pengurusi tu pun kata, Ustaz nak saya bambu. Tak apalah kata. Duk ingat ni lah, duk nak cerita Sana Bakar ni.
Allah kata wal ya'fu wal yasfahu, kan? Kita maafkan lah. Tapi nak boleh terima tu panjang lama juga, tuan. Sampai ke malam tu duk fikir aku kali geram nak balas nak ni. Cuma terakhir tuan-tuan, saya nak kongsi terakhir tuan-tuan. Satu hadis yang membuat saya lebih orang kata apa, menambahkan lagi untuk lunakkan hati kita. Saya ambil buku ketiga ni, saya wakafkan kat sini, iaitu pada peristiwa yang berlaku dengan Nabi, antara Nabi dengan Wahsy. Nak tengok tuan-tuan, okey. Kalau kita dihadapi situasi yang sama, orang naik kat kita macam tu. Ini sikit sangat situasi saya ni. Secara umumnya begitu, orang naik kat kita dan terbukti kita tidak bersalah, dan orang yang menanya kita tu dia itu. Apa sikap kita tuan-tuan? Tengok dia orang masjid, kawan kita datang masjid juga, kita jadi rasa berdendam ke? Macam mana tuan-tuan? Pertama kita maaf lah. Maaf. Tapi perasaan tu macam mana tuan-tuan? Saya, adakah aku tegur awak macam biasa? Tak boleh saya. Akan jumpa dia. Kan tuan-tuan macam mana tuan? Tak boleh. Aku nak jumpa dia, nak angkat tangan dulu, tak lah aku. Tapi kalau dia bagi salah, aku jawab okey ni. Itu saya. Adakah salah tuan-tuan? Itu yang saya duk fikir. Lalu saya teringat hadis Nabi ni. Ni saya nak rintas tuan-tuan. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam bab pembunuhan Hamzah, yang mana hadis ini watak yang menceritakan ialah Wahsy sendiri. Kita tahu Wahsy seorang hamba, dia yang bunuh Hamzah, bukan atas dasar peribadi dia benci Hamzah, tak, tapi dia dapat tawaran oleh tuan dia, kalau kau bunuh Muhammad ni, kau merdeka. Itu dia peluang dia ambil. Baik, dia bunuh. Baik. Dan nanti panjang umur dia, masa Fathu Mekah, dia masuk Islam. Tuan dia pun masuk Islam tuan-tuan. Tuan dia menjadi antara tokoh yang Nabi bagi untung yang banyak. Ni Jubair bin Mut'im. Banyak. Baik. Wahsy lepas pada Fathu Mekah itu, dia masuk Islam, dia sertai Nabi perang Hunain, perang Hawazin, Taif. Kemudian dia balik. Dia dah Islam tuan-tuan. Dia balik, dia pergi jumpa Nabi. Ini yang bahagian 4, bahagian penting. Kemudian saya turut ke Taif. Kemudian saya pergi menghadap Rasulullah. Sebaik melihat saya, baginda bersabda, adakah awak Wahsy? Nabi cakap. Ni dengar cerita je. Awak Wahsy? Saya menjawab, ya. Awaklah yang bunuh Hamzah. Nabi tahu. Awaklah yang bunuh Hamzah. Hamzah siapa tuan-tuan? Pak saudara Nabi tuan-tuan. Kita tak baca hadis sebelum pada ni. Nabi dengan kematian Hamzah tuan-tuan, Nabi sangat terasa, sangat tragis. Dan berlaku Nabi buat sumpah. Tengok pak saudara dia kena bunuh, mati terbunuh perang tak apa. Tapi mayat diperlakukan dengan hina tu yang terasa ahli masih hidup ni. Nabi sendiri apa berlaku tuan-tuan dalam hadis Al-Baihaqi. Nabi kata, demi Allah aku nak balas dendam. Aku nak bunuh 70 orang mereka. Sebab nak tuntut bela kematian Hamzah. Itu Nabi. Sebagai manusia dia rasa marah dia ni. Allah tegur Nabi tuan-tuan. Turun ayat An-Nahl ayat ke-126, Allah kata wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ini penting untuk kita juga. Allah kata kalau nak balas setimpal. Dalam agama kita begitu, ada qisas kan. Patahkan tangan, qisas patah tangan, bunuh, hukum bunuh balas. Itu perasaan manusia, tak puas. Sekadar dihukum penjara seumur hidup. Tak puas hati tuan-tuan. Kita ahli keluarga yang masih ni. Tak, hukum agama ni, bunuh ni. Nak balas yang setimpal, bukan seorang aku bunuh 7 keturunan dia. Tak. Allah tegur, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kamu nak balas yang setimpal. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Tapi kalau kamu sabar, itu lebih baik bagi orang sabar. Nabi pilih sabar. Tapi nak kata didikan Nabi itu, dan nak kata kemarahan Nabi itu sangat begitu dengan kematian Hamzah. Baik, kembali pada kisah tadi, ke depan balik. Nabi kata, kamulah yang bunuh Hamzah. Ya, benar apa yang sampai kepada Tuhan. Baik, Nabi pun sebut, dia yang sebut perkataan ini yang saya, Allah jadi penyejuk hati. Kita okey bolehlah. Nabi kata apa tuan-tuan? Fahal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni. Fahal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni. Boleh tak awak jangan tunjuk muka awak kat saya? Nabi kata pada Wahsy tu. Boleh tak awak jangan tunjuk, awak ghaibkan muka awak daripada saya? Nabi tak nak jumpa Wahsy. Walau bincang, kita hurai, Nabi berdendam ke ni? Adakah Nabi berdendam dengan Wahsy? Tak. Nabi tak berdendam dengan Wahsy.
Kalau Nabi nak marah, Nabi tak marah Wahsy, Nabi marah tuan dia. Tuan dia yang bagi bunuh dia. Tapi tuan dia Nabi layan, jadi orang masuk Islam, Nabi tak kan. Tapi kenapa Nabi buat macam ni kat Wahsy? Wahsy kata, aku lepas tu aku pun pergi. Kemudian ada panjanglah cerita dia, bagaimana Wahsy tebus diri. Tapi kembali pada keadaan Wahsy, Nabi, adakah Nabi marah ke Wahsy? Nabi benda Wahsy sampai tak ni? Tak, tuan-tuan. Nabi sebagai manusia. Tak. Tapi itu perasaan. Nah, tengok Wahsy, barangkali lah kita bayangkan ni yang nak bunuh pak saudara aku, ni teringat benda-benda yang ngeri yang tu. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Untuk teringat. Sebab tu Nabi kata terganggu emosi Tengok Wahsy tak lah. Wahsy boleh tak jangan tengok muka awak ni. Itu nasib Wahsy lah. Kena kat dia. Tapi bukan kita nak bersihkan Nabi. Bukannya Nabi dendam, balas Wahsy, tak. Ni perasaan Nabi seorang manusia terguris. Jadi saya baca hadis ni jadi lega balik aku ni. Jadi sikap saya kepada sahabat tu lepas pada ni tak sebagai ilmu ni lah. Untuk saya nak bagi salam kat dia dulu, untuk saya nak mesra dengan dia, taklah. Tapi kalau dia salam kita ni lah sebagai ni. Tengok dia teringat tu kan. Dan lepas ni saya duk bayang lah. Dan insya-Allah tahun kita lalu surau di Selangor, ni tahun terakhir lah. Bulan 12 ni habis terakhir. Ada mesyuarat agung, tahun depan pemilihan AJK lain. Saya dah mungkin minta ni. Barangkali kalau dia dan nampak dia akan jadi AJK ke apa di surau itu, barangkali saya dan ni apa nama-nama sahabat-sahabat asatizah tuan-tuan ni ada juga kat sana, barangkali tak dekat tuan-tuan. Tahun depan mungkin tak dekat sebab dia daim tuan-tuan. Jadi itulah cerita tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, situasi saya dan kaitan dengan hadis yang kita baca. Minta maaf panjang untuk malam ni. Saya kalau kita tak larat sangat tapi jadi semangat pula cerita ni. Wallahu a'lam, saya berhenti setakat ni. Kalau ada soal jawab tambahan dipersilakan. Ya. Kenapa Allah lambat turun jawapan? Kenapa Allah lambatkan? InsyaAllah menarik. Kenapa Allah lambatkan? Sudah tentulah ada hikmah. Yang penting kita kena cari apa hikmah dia. Dan hikmah dia akan jelas pada yang hadis yang kita baca tu, satu persatu tindakan Nabi. Tak, kalaulah berlaku, contoh bayangkan berlaku tu terus turun wahyu, tak berlakulah apa yang kita belajar tadi. Apa yang kita pelajari tadi, iaitu kita tengok sikap Nabi. Isteri Nabi sakit, Nabi tak serang. Aisyah, kau demam, bangun. Tak ada. Nabi tunggu isteri dia sihat. Itu satu. Kemudian tengok perbincangan Nabi minta pandangan. Kalau tak berlaku lah. Kalau turun-turun Nabi berbincang satu keputusan besar, Nabi tanya pandangan pelbagai orang. Dan hikmah yang lagi, tengok sikap yang berbeza antara Sayyidina Ali, Sayyidina Usamah, dan juga nanti kita tak sebut Zainab. Nabi juga tanya Zainab. Nabi tanya tuan-tuan, Nabi tanya orang-orang yang key person. Antara Nabi tanya Zainab. Zainab ni kita tahu nanti dia lah isteri Nabi yang paling kuat bersaing dengan Aisyah. Tapi apabila Nabi tanya dia tentang ni, Zainab, apa pandangan awak tentang Aisyah? Zainab kata, saya jaga mata saya jaga pendengaran saya, yang saya tahu Aisyah ni baik. Dipuji. Kita tak baca hujung tadi kan. Saya rasa Zainab, Allah jaga pelihara dia. Tapi yang tak ini tuan-tuan ialah adik ataupun kakak Zainab, Hamnah binti Jahshin. Dia adik ataupun kakak Zainab. Dia pula lebih-lebih itu kan ni. Hamnah binti Jahshin ni ialah isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dia pula lebih-lebih tuan-tuan. Last sekali tuan-tuan, siapa? Mistah, Hamnah binti Jahshin, Hassan bin Thabit, ni semua nama besar tuan-tuan. Penyair Nabi semua kena rotan. Tuduhan qazaf, menuduh orang ni. Ni hikmah dia tadi, menjawab soalan tadi kat situ. Peristiwa-peristiwa berlaku. Dan juga kita akan baca yang selepas pada tu, apa sikap kita. Abu Ayyub sama juga. Abu Ayyub satu hari isteri datang, Ummu Ayyub, abang dengar tak cerita tentang Aisyah? Kita baca selepas pada tu. Terus cut, Abu Ayyub cut kata, nipu je semua tu. Isteri dia pun potong. Kalau awak buat tak? Takkanlah saya buat. Aisyah lebih baik daripada awak. Dia tak buat. Kalau awak tak buat, dia tak buat lah. Habis macam tu tuan-tuan. Mana peristiwa tu berlaku, dia akan terkeluar sikap-sikap yang kita boleh pelajari. Itulah hikmah dia. Wallahu a'lam. Soalan lain?
Betul. Contoh Aisyah. Ya. Betul Aisyah tanya mak ayah dia kenapa tak beritahu? Betul. Betul. Saya kata sebagai Abu Bakar dia seorang yang pendidik. Mudah ingat contoh. Bila turun ayat mengisikan Aisyah. Ya, itu insya-Allah menarik kan. Itu realiti yang ini sebenarnya siarah, dia bukannya dalam bahasa romantik hitam putih itu tak, dia sangat rencam, sangat dramatik. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau tidak ada apa kita berhenti sekejap ni boleh insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.